Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung pelajaran Faraid Darjah 4. Masih lagi dalam bab 1, pengenalan ilmu faraid. Tapi hari ini kita sambung 1.7 dan 1.8. 1.7 kita akan belajar tentang kewajipan sebelum membahagikan pusaka. Dan 1.8 kita akan belajar tentang golongan yang boleh mempusakai dan tidak boleh mempusakai. Jom kita mula. Poin 7, kewajipan sebelum membahagikan pusaka. Okey, ada hak-hak yang wajib disempurnakan apabila seseorang itu meninggal dunia. Okey, ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan dahulu sebelum dibahagikan harta pusaka. Okey, yang pertama, apa yang penting adalah perbelanjaan untuk pengurusan jenazah. Yang kedua, menjelaskan segala hutang piutang si mati. Yang ketiga, melaksanakan wasiat si mati. Dan yang terakhir, sempurnakan pembahagian harta si mati. Kita akan belajar dengan lebih detail. Kewajipan sebelum membahagikan pusaka yang pertama tadi, pembelanjaan untuk pengurusan jenazah. Okay, apabila seseorang meninggal dunia, kita kenalah uruskan jenazah dia dahulu. Okay. Pengurusan jenazah ni memerlukan keuangan, memerlukan perbelanjaan. Iaitu urusan apa yang penting? Urusan untuk memandikan jenazah, urusan mengkafankan jenazah dan juga urusan mengebumikan jenazah. Kena selesaikan dulu urusan jenazah ni, okay, sebelum dibagikan pusaka. Kewajipan yang kedua tadi apa? Menjelaskan segala hutang. Okey, hutang ni ada dua jenis. Sama ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia ataupun hutang yang berkaitan dengan hak Allah. Okey, yang pertama, hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Termasuklah pinjaman bank, hutang, hutang sama manusia, kawan-kawan, saudara mara. Okey, segala jenis pinjaman, gadaian, ganti rugi dan sebagainya yang berkaitan dengan hutang si mati dengan manusia. Okay, yang kedua, hutang si mati dengan Allah, iaitu berkaitan dengan fidyah, zakat, nazar ataupun upah haji fardu. Jika semasa hidupnya si mati ni mampu nak mengerjakan haji tapi dia tak pergi, maka perlulah dibelanjakan untuk membayar upah haji fardu. Okey, seterusnya kalau wasiat tidak boleh diberikan kepada waris yang layak menerima pusaka. Maknanya tak boleh buat wasiat pada waris yang layak menerima pusaka. Okey, ni tadi menjelaskan segala hutang. Kewajipan yang ketiga iaitu melaksanakan wasiat si mati. Okey, wasiat si mati hendaklah dilaksanakan sekiranya wasiat tidak lebih 1/3 daripada harta si mati selepas perbelanjaan tadi, pengurusan jenazah dan bayaran hutang berkaitan hak si mati dengan manusia atau dengan Allah. Okey, mana mesti tak lebih daripada 1/3 selepas belanjaan tadi. Okey, kalau wasiat tu lebih daripada 1/3 boleh. Dengan syarat dapat kebenaran waris yang menerima harta. Maknanya jika waris bagi kebenaran, maka wasiat yang lebih daripada 1/3 tadi boleh dilaksanakan. Okey, setelah selesai semuanya, maknanya telah uruskan perbelanjaan untuk pengurusan jenazah, dah jelaskan segala hutang piutang si mati, dah melaksanakan wasiat si mati, barulah akhirnya kita pergi yang keempat, menyempurnakan pembahagian harta pusaka. Okey, maknanya disempurnakanlah pembahagian harta pusaka kepada waris mengikut hukum faraid. Okey, selesailah pembahagian harta. Okey, 1.8, golongan yang boleh mempusakai dan tidak boleh mempusakai. Okey, ada 4 golongan. Okey, yang pertama, golongan ini dia boleh mempusakai dan boleh dipusakakan hartanya. Maknanya golongan ni dia boleh dapat pusaka dan harta dia boleh dipusakakan. Siapa mereka ni? Mereka adalah ni semua ahli fardu seperti ibu, bapa, anak dan lain-lain.
Okey, mereka boleh dapat harta pusaka dan harta mereka boleh dipusakakan. Okey, keadaan yang kedua. Keadaan kedua, dia boleh mempusakai tetapi tidak boleh dipusakakan hartanya. Okey, mereka ni boleh dapat harta pusaka tetapi harta mereka tidak boleh dipusakakan. Okey, siapa mereka ni? Mereka adalah semua nabi. Okey, semua nabi apabila mereka wafat, harta yang ditinggalkan akan jadi sedekah. Semua nabi mereka boleh mempusakai harta tetapi apabila mereka wafat, harta mereka akan jadi sedekah, tidak boleh dipusakakan. Okey, keadaan yang ketiga. Mereka tidak boleh mempusakai tetapi boleh dipusakakan hartanya. Okey, maknanya harta mereka ni tak boleh dapat harta pusaka tetapi harta mereka boleh dipusakakan. Okey, siapa mereka ni? Mereka adalah hamba muba'ad. Okey, hamba muba'ad tu adalah separuh hamba. Iaitu contohnya, dua orang berkongsi membeli seorang hamba. Lalu, salah seorang memerdekakannya. Okey, maknanya dia kongsi dua orang beli seorang hamba. Tapi yang seorang ni, seorang tuan ni dia nak merdekakan. Tapi yang seorang ni tak nak. Okey, maka jadilah dia sehari merdeka dan sehari dia jadi hamba. Jadi pada hari merdeka, dia boleh bekerja dan memiliki harta. Tetapi apabila dia meninggal dunia, harta dia boleh dipusakakan. Tetapi dia tidak boleh dapat harta pusaka. Sebab dia hanya separuh hamba. Ada hari dia jadi hamba, ada hari dia bebas ataupun merdeka. Okey, kita tengok seterusnya keadaan yang terakhir. Yang keempat, mereka ini tak boleh mempusakai dan tak boleh dipusakakan harta. Siapa mereka ni? Harta dia tak boleh dipusakakan dan dia juga tidak boleh dapat harta pusaka. Siapa mereka? Mereka adalah hamba yang lain daripada hamba muba'ad dan orang murtad. Okey? Mereka ini tidak boleh mempusakai dan tidak boleh dipusakakan. Okey? Dua-dua tak boleh. Maka termasuklah hamba ini dan orang yang murtad, iaitu orang yang keluar daripada agama Islam. Okey, dalilnya ada dalam surah An-Nahl ayat 75 yang artinya Allah memberikan satu misal perbandingan. Seorang hamba abdi yang menjadi milik orang lain tidak berkuasa melakukan dengan bebas sesuatu apapun. Maknanya apabila dia jadi hamba abdi, jadi dia tak ada hak pun atas harta. Dia tak boleh dapat harta pusaka dan tidak boleh mempusakakan harta. Alhamdulillah, cukuplah setakat tu untuk hari ini. Ustazah akhiri dengan kata-kata motivasi. Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Okey, kata-kata hikmah daripada Luqman Al-Hakim. Renung-renungkan. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.